Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk tashbih dhamni. Saya Nurul Afifah binti Iqbarul Hakim, nama metrik 055164. تشبيه ضمني تعريف هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور تشبيه المعروفة بل يلمه المشبه والمشبه به ويفهمان من المعنى. Tashbih ضمني ni ialah tashbih yang tidak mengikut bentuk tashbih yang asal tetapi dapat difahami maksud perbandingannya melalui kefahaman makna. لماذا سمي ضمنيا؟ لأنه لا يذكر صراحة في الكلام. Kenapa ianya dinamakan dhamni iaitu tersirat? Kerana ianya tidak dinyatakan secara jelas dalam satu kalam. Al-qaimatu fi niyyati tashbih dhamni iqamatu dalil wal burhan ala hukmi sadir ala musyabbah. Baik. Dalam tashbih dhamni, biasanya musyabbah dan musyabbah bih tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, kita dapat mengenal pastinya melalui kefahaman makna ayat. Jadi, setelah diteliti makna ayat tersebut, baru kita dapat lihat keterkaitan antara musyabbah dan musyabbah bih. Dan biasanya musyabbah bih ini didatangkan dalam bentuk fakta bagi menyokong musyabbah dalam sesuatu ayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadibah binti Amiruddin. Nombor kad metrik 055482. Saya akan menerangkan tentang contoh-contoh tashbih dimni. Okey. Contoh yang pertama, tarjun najata walam tasluka masalikaha. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Okey. Maksudnya, kau mengharapkan selamat daripada api neraka, tetapi kau tidak mengikuti cara-caranya. Sesungguhnya bahtera tidak akan dapat berlayar di atas daratan. Okey, maksud kat sini, seseorang itu mengharapkan dia terlepas daripada api neraka, tetapi dia melakukan perkara yang ingkar dan dia melakukan larangan Allah. Kiranya dia seperti kapal yang tidak boleh berlayar di atas daratan. Okey, maksudnya gambaran di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang sia-sia. Okey, contoh yang kedua adalah la tunkiri atalal karimi minal ghina fasailu harbun lil makanil ali. Okey, maksudnya janganlah engkau menghina seorang lelaki yang mulia tetapi miskin. Ingatlah bahawa banjir yang membawa kekotoran tidak akan mampu mencapai tempat yang tinggi. Okey. Maksudnya kat sini, lelaki mulia ni dianggap tinggi darjatnya. Jadi, dia nak tunjukkan gambaran kat sini, kekotoran tidak akan datang kepada, kekotoran tu contohnya perkara-perkara yang buruk. Okey. Perkara yang buruk tidak akan datang kepada seorang lelaki yang mulia. Kiranya macam tu. Sebab apa? Sebab lelaki yang mulia ni dianggap tinggi. Banjir kekotoran itu tidak akan dapat mencapai tempat yang tinggi. Jadi gambaran di sini, seorang lelaki yang mulia walaupun dia miskin, keburukan tidak akan datang padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Balqis binti Baharum, nombor metrik 055813. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang perbezaan antara jenis-jenis tashbih dari segi istilah. Yang pertama, tashbih tamsili. Tashbih tamsili wa ma kana wajhu syabah fi suratan muntaza'ah min muta'adidin. Yang bermaksud, tashbih tamsili ni ialah tashbih yang wajah syabahnya digambarkan dengan berbagai sifat dalam satu ayat. Yang kedua, tashbih dhamni. Tashbih dhamni huwa tashbih la yuda'u fihi al-musyabbah wal musyabbah bih fi surah min suratan at-tashbih al-ma'ruf bal yalmahan fi at-tarkib. Yang bermaksud, tashbih dhamni ialah tashbih yang tersembunyi, musyabbah dan musyabbah bih, tapi dapat difahami dari konteks ayat dan tiada juga padanya ada tashbih. Okey, tashbih dhamni ini juga tidak terdapat di dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga iaitu tashbih makhluk. Tashbih makhluk huwa ja'alu al-musyabbah musyabbahan bihi bi'ida'i anna wajaha asyabah fihi aqwa wa azharu. Okey, tashbih makhluk ini bermaksud terbalik. Oleh itu, tashbih makhluk ialah penterbalikan kedudukan musyabbah dan musyabbah bih dan wajah syabah pada musyabbah bihnya lebih kuat. Syarat bagi tashbih makhluk ni ialah sifat yang diketahui dan penukaran pada kalimat sahaja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Ifah binti Muhammad Zuhaidi dengan nombor matrik 055845 akan membentangkan perbezaan dari segi contoh. Okey, kita pergi kepada tashbih tamsili. Artinya, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Maksudnya di sini, ilmu kalau tidak diamalkan sama seperti pokok tanpa buah, iaitu perkara yang sia-sia. Kita pergi pula kepada tashbih dimni. Artinya engkau mengharap kejayaan tetapi engkau tidak jalani jalan menuju keberhasilan itu. Sesungguhnya kapal laut tidak mungkin berjalan di atas tanah kering. Ayat ini dianggap tashbih dimni kerana makna sebenarnya ialah seseorang itu mengharapkan kejayaan tetapi malas berusaha. Dibandingkan sebuah kapal yang tidak boleh berlayar di atas daratan, wajhu syabahnya adalah perbuatan yang sia-sia juga. Kita pergi pula kepada tashbih makhluk. Artinya, sudah muncul sinar waktu subuh bagaikan permulaan kemunculannya. Muka khalifah ketika dipuji atau disebut kebaikannya. Perbandingan di sini memberi gambaran bahawa khalifah lebih bercahaya dan berseri daripada sinaran matahari. Setakat itu saja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.